KPM. Macam mana saya nak gunting ni? Gunting saya tak ada lah atas meja ni. Puas saya cari. Din, ada nampak tak gunting saya? Gunting cikgu? Ha, saya Sekejap, nak cikgu. gunting. Mana gunting cikgu ni? Tak ada lah pula cikgu. Macam mana kita nak gunting ni? Gunting tak ada. Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Ucapkan kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot prasekolah pada hari ini. Dan mata pelajaran kita pada hari ini ialah Pendidikan Khas Perkembangan Fizikal dan Estetika Prasekolah. Dan tadi kita dah saksikan dah siapa guru yang akan bersama dengan kita. Tapi kita jangan lupa untuk perkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang ucapkan kepada Cikgu Zaharatul Azma Muhammad Kamal yang akan membantu kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan Cikgu Afiq berada di sebelah saya, tinggilah Cikgu Afiq. Ya. Cikgu Afiq, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni nak tanya Cikgu Afiq, dah jumpa ke belum gunting? Kenapa kita nak perlukan gunting ni untuk hari ni? Yelah, cikgu dah jumpa dah gunting. Dah jumpa dah? Ada di hadapan cikgu. Rupanya. Kenapa kita cari gunting hari ni? Sebab apa? Sebab tajuk pembelajaran kita hari ni ialah gunting selamat. Kita nak melakukan aktiviti menggunting yang selamat. Oh, gunting selamat. Kenapa cikgu gunting ni boleh jadi berbahaya ke? Ya, memang betul. Gunting ni kalau tidak diguna tanpa pengawasan, dia boleh menyebabkan cedera pada diri sendiri, rakan-rakan. Okey. Jom kita. Jom cikgu. Okey. Cikgu akan menerangkan tentang kesan-kesan penggunaan gunting yang tidak selamat. Okey. Kalau contoh, kalau kita lihat di sekolah, di rumah, anak-anak kita guna gunting kadang-kadang tiada pemantauan daripada ibu bapa. Sebab itu gunting tu boleh jadi gunting yang tidak selamat. Sebagai contoh, gunting ni boleh mencederakan diri sendiri. Okey, apabila murid-murid menggunting, apabila dia menggunting, dia pegang kertas, boleh terkena jari, tangan. Itu boleh menyebabkan kecederaan pada diri dia. Okey, untuk yang kedua, dia boleh merosakkan harta benda. Jika tiada pengawasan, contoh dokumen-dokumen penting, geran tanah ke lesen kereta ke, tanpa pengawasan dia boleh gunting, jadi merosakkan. Geran tanah. boleh merosakkan harta benda yang ada pada rumah kita lah, dan di sekolah. Selain itu, yang ketiga ialah gunting ni juga boleh mencederakan orang lain. Sebagai contoh, ada banyak kes yang berlaku menikam ibu dengan gunting ni. Jadi gunting ni kalau digunakan secara tidak selamat boleh mencederakan orang lain. Okey, ataupun tercedera orang lain ibu ada. Betul. Okey. Risau juga ni. Din, Din tahu tak siapa yang perlu mengawasi murid-murid semasa di rumah dan di sekolah aktiviti menggunting? Okey, kalau di rumah ibu bapa lah cikgu. Betul? Tapi kalau di sekolah mungkin pemantauan guru-guru je. Betul, Din. Itu sangat betul. Okey, untuk murid-murid pendidikan khas, kita bukan ada cikgu sahaja yang mengawasi murid-murid. Selain itu, kita ada pembantu pengurusan murid. Pembantu apabila cikgu mengajar di hadapan, pembantu pengurusan murid boleh membantu untuk mengawal murid tersebut. Okey, selain di rumah, yang Din cakap tadi, betul, ibu bapa dan ahli keluarga kan. Selain tu ialah orang yang paling dekat dengan murid tersebut. Contohnya murid tu sedang menggunting, orang yang paling dekat dengan murid tersebut ialah orang tu perlu mengawasi murid tersebut. Okey, mungkin ada kakak ke pakcik dia ke, ya, betul, jiran ke, ya. Okey. Cikgu, saya juga akan menerangkan bagaimana kita nak
simpan gunting ni dengan betul dan selamat. Okey. Kita tidak perlu kalau kita tengok murid-murid kita lepas guna dia biar je atas meja. Itulah menyebabkan bahayanya gunting ni. Jadi saya ada sediakan yang pertama, murid-murid boleh simpan di dalam bekas. Okey, di dalam bekas. Yang kedua, murid-murid boleh simpan di dalam kotak pensel dan simpan di dalam beg supaya tidak mencederakan orang lain. Okey, yang ketiga, murid-murid boleh simpan di dalam bekas dan meletakkan di tempat yang betul. Sebagai contoh, di dalam almari, di tempat yang tinggi. Okey. Apabila kita melakukan tiga kaedah ini, gunting menjadi gunting yang selamat. Okey, tak adalah kita biar dekat atas sofa ke kerusi ke, dah boleh mencederakan orang, dah tak selamat dah Okey. Jadi cikgu juga akan terangkan ciri-ciri gunting ni kan. Kalau kita tengok gunting ni, dia ada bilah yang tajam. Betul cikgu. Yang kedua, dia ada pemegang. Okey, ni gunting biasalah, gunting yang biasa kita guna, ada bilah dan ada pemegangnya. Okey. Kita cikgu ada bawa gunting yang ajaib yang cikgu cipta, gunting inovasi iaitu focus cutter. Gunting ni dia ada bilah, dia ada kantar, dia ada pemegang tambahan dan dia ada pemegang. Jadi kalau murid pendidikan khas guna, dia akan lagi selesa pegangan dia dan dia lagi fokus pada garisan dia yang hendak dia gunting. Okey, dia ada 3 lubang untuk dipegang. Dia boleh pegang. Okey, nak tengok cikgu. Wah, berbeza sangat berbeza. Siap ada kantar lagi nampak? Ada apa cikgu? Bilah. Lepas tu ada pemegang. Pemegang tambahan. Okey. Lepas tu ada kantar fokus. Betul. Okey, saya pakai cermin mata pakai ada dua. Lagi teranglah garisan yang hendak digunting tu, lagi terang dan jelas. Okey. Tapi masih berbahaya juga kan cikgu kalau kita tak simpan betul-betul. Betul. Okey, baik. Itu dia gunting, macam mana nak menggunakan dengan selamat supaya tak mencederakan orang lain. Baik, murid-murid, kita nak berhenti rehat seketika. Kita sambung selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Ya, murid-murid, bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Afiq kita pada hari ini untuk slot prasekolah. Mata pelajaran pada hari ini ialah Pendidikan Khas Perkembangan Fizikal dan Estetika Prasekolah. Dan topik kita pada hari ini ialah gunting selamat. Dan ada gunting 1, gunting 2. Tapi, wah cikgu, dekat hadapan kita ni seperti ada aktiviti yang menyeronokkan. Apa tu cikgu? Okey, untuk segmen ini kita akan belajar tentang kemahiran asas menggunting. Wah, Dia tahu tak apa yang ada di hadapan ini? Macam doh roti canai cikgu. Betul, tapi ini doh untuk menggantikan tanah liat. Sebab tanah liat dia ada mempunyai kandungan bahan kimia. Jadi saya menghasilkan doh ini sendiri untuk kita buat sesi kemahiran asas menggunting. Okey cikgu. Sebelum menggunting, kalau dia nak tahu, sebenarnya kita ada motor halus yang menggerakkan gunting-gunting tersebut. Motor halus jari kita? Jari jemari kita ni yang menggerakkan. Jadi sebelum kita menunjukkan cara menggunting, kita akan buat senaman pada jari jemari kita dulu menggunakan doh. Okey, untuk yang pertama ni kita menguli doh ni. Menguli. Okey, uli Macam ni menguli ya murid-murid. Okey, tekan. Kena tekan tekan. Okey.
Okey, ni boleh kalau murid pendidikan khas, murid prasekolah, dia membantu untuk motor halus. Apabila jari dia mungkin ada yang kurang bergerak. Okey, jadi ini sangat membantu. Okey. Then pecah kepada 2. Oh, kita pisah kan? Pecah kepada 2. Pecah kepada 2, okay. baik. Okey, then ramas dia bagi sebati. Okey. Okey. Okey, ramas ini motor halus. Ini kira macam kalau kita nak bersukan tu kita buat regangan. Betul. Jadi ni nak menggunting ni kita kena buat regangan dulu jari-jari kita ni. Okey. Okey, seterusnya dia pecah kepada 4. Oh, pecah pula kepada 4. Okey. Dah cikgu. Lepas tu? Okey, kita uli bagi jadi panjang macam pensel. Boleh? Oh, boleh. Okey. Saya biasa cikgu buat donat. Wah, jadi benda ni biasalah. Okey, murid-murid di rumah boleh lakukan bersama Ajak ibu bapa. Okey. Okey, dah menguli semua cikgu kita kena panjangkan. Okey. Okey, cukup. Okey, 1. Oh, saya rasa tadi macam penat. Jari saya ni rasa lebih selesa. Okey. Memang sangat membantulah jari-jari kita untuk regangan. Okay. Kalau kita di hospital, aktiviti ini dipanggilkan terapi cara kerja kalau di hospital. Okey, terapi cara kerja. Ya. Okey. Kalau di hospital dipraktikkan juga di dalam kelas. Okey, cikgu. Oh, kena buat. Okey, cikgu nak siap dah. Okey, kita berlumba rupanya cikgu Okey, siap. Okay. Jadi selesai aktiviti kemahiran asas untuk menggunting iaitu menggunakan dok. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk cara nak menggunting, cara pegang gunting macam mana, cara nak menggunting macam mana. Oh, ada cara-cara asas ni. Ya, betul. Oh, okey. Sebab ada murid yang pegang gunting pun salah. Sebagai contoh pegang seperti ini. Kadang-kadang ada yang masuk jari pun salah, masuk gini. Oh, ada macam ni cikgu? Ada yang pegang gini kan, nak gunting kan. Jadi banyak murid prasekolah di sekolah yang ada kesilapan semasa menggunting. Jadi cikgu akan tunjuk cara macam mana nak memegang gunting. Okey, caranya jari besar akan masuk di atas. Okey. Jari telunjuk masuk di bawah seperti ini. Okey. Ibu jari dan jari telunjuk je kan? Okey. Apabila dah selesai macam ni boleh buat pergerakan. Okey. Apabila dah pegang seperti ini, kita boleh ambil kertas yang hendak kita gunting. Okey, sebagai contoh, cikgu tunjuk Okey, kita akan menggerakkan. Jari tersebut akan menggerakkan. Okey, gerak. Okay. Perlahan-lahan cikgu. Ia dibantu dengan pengamatan mata kita. Mata menjadi fokus juga kepada kemahiran yang kita lakukan ni. Okey, tangan yang sebelah lagi cikgu bermain peranan juga. Okey, tangan sebelah untuk berfungsi untuk memegang kertas yang hendak kita gunting. Okey. Cikgu dah selesai, jadi cikgu nak tengok Din pula yang buat. Okey. Nervous saja cikgu. Santu saya nak gunting je. Okey. Sebab tu kena bantu ni. Dibantu oleh PPM ni. Okey. Okey, betul. Bagus. Boleh cepat-cepat ke cikgu macam ni? Boleh cepat-cepat, tapi dia boleh menyebabkan membahayakan jari kita. Jadi potong pun tak cantik. Betul. Potong pun tak cantik. Okay. Cikgu, macam mana hasil guntingan saya? Okey. Cuma perlu diperbaiki lagi. Kita ada step-step untuk sampai guntingan kita sangat cantik. Okey, patut cikgu punya cantik. Okey, kita buat sekali lagi Boleh cikgu? Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Okey, gunting. Pegang seperti ini, gerakkan dan mula menggunting. Okey, pengamatan mata kena fokus kepada garisan yang hendak digunting. Okey.
Wah, laju kali ini cikgu gunting. Okey. Pengamatan yang tajam. Okey. Din boleh gunting seperti yang cikgu gunting ini. Oh, kemas cikgu gunting. Okey, saya cuba cikgu. Perlahan-lahan. Fokus. Tersengit sikit cikgu. Okey, tak apa. Masih sengit. Okey, tak apa. Kita sebenarnya kemahiran menggunting ni dia ada daripada kita melakukan aktiviti ni daripada mudah. Daripada paling asas. Jadi kita akan naik step by step. Baik cikgu. Ada langkah-langkah seterusnya murid-murid. Jadi terus bersama dengan Din dan juga cikgu Afiq kita sekejap lagi di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, murid-murid sedang menonton slot prasekolah bersama dengan saya Din, hos anda pada hari ini untuk mata pelajaran pendidikan khas perkembangan fizikal dan estetika prasekolah. Dan topik kita pada hari ini gunting selamat bersama dengan saya, Cikgu Afiq. Wow, cikgu, banyak pula dah kertas di hadapan kita ni cikgu ya. Apa pula kita nak buat kali ini ni? Okey, untuk kali ini cikgu akan tunjuk aktiviti menggunting. Okey. Kita dah lakukan regangan, kita dah menunjuk cara menggunting. Jadi kali ni kita akan menggunting daripada kemahiran asas kepada yang lebih sukar. Yang lebih sukar tu ialah bentuk sebenar. Seperti di sekolah kita kena gunting buah, kita kena buat collage, kita kena lakukan gunting untuk hasilkan bunga, macam-macam kan. Okey, jadi ini cikgu akan tunjuk ialah daripada asas, daripada aktiviti 1 sampai 4. Okey cikgu, mari kita mulakan. Saya dah tak sabar ni. Begitu juga murid-murid di rumah nak tengok hasilnya. Betul, okey. Doh yang kita hasilkan tadi, kita gunakan untuk menggunting. Sebagai contoh kita tengok pada mula ini. Okey, ini ialah aktiviti kemahiran yang asas. Jadi murid-murid di rumah bebas. Kalau doh tak ada, jangan jadi alasan. Kita boleh gunakan straw, daun-daun, apa-apa sahaja bahan yang boleh digunting. Boleh digunting. Jangan begitu bergunting pokok kelapa punya batang kelapa tu pula keras sangat. Okey, cikgu dah gunting. Okey, kalau ni boleh buat kuih kan. Ya cikgu. Okey, cikgu nak tengok Din pula gunting. Okey, boleh? saya gunting cikgu. Okey, bagus. Semakin baik. Okey. Okey, begitu juga murid-murid di rumah ya. Boleh melakukan aktiviti menggunting ini dengan selamat dan kemas. Okey. Apabila rakan-rakan semua dah selesai untuk aktiviti ini, kita pergi ke aktiviti seterusnya. Aktiviti seterusnya ini ialah menggunting garis lurus, iaitu daripada garis yang pendek, garis yang panjang dan garis putus-putus. Okey. Cikgu akan tunjuk contoh macam mana. Macam ada level-level tingkat-tingkat ni. Ini tingkat yang pertama. Tingkat yang pertama. Okey, gunting lurus. Fokus mata. Baru hasil guntingan kita sangat kemas. Okey, level kedua, gunting yang lebih jauh. Yang penting bukan sahaja kita boleh menggunting, tapi juga kekemasan cikgu. Ya, betul. Gunting ni dia mementingkan kekemasan sebab dia boleh, kalau kita tersilap gunting, dia boleh menyebabkan hasil yang kita buat tu jadi tak cantik. Wah, kemasnya. Okey, cikgu dah selesai. Okey, murid-murid di rumah boleh hasilkan aktiviti seperti ini. Okey, kita tengok
Din pula Okey. hasilkan. Cikgu, saya nak tanya, saya guna ibu jari dan juga jari telunjuk. Kalau saya guna ibu jari dan jari hantu boleh ke? Boleh, tetapi kita masih kena mengawal jari kita ni. Mungkin jari ni boleh menyebabkan kecederaan, tapi dengan ni gunting biasa. Tapi kalau gunting yang inovasi yang saya hasilkan ni, pegangan dia kita ada boleh pemegang tambahan. kita boleh letak jari kita kat sini. Jari kita ni dia tak lari, dia tak boleh pergi ke sini, dia hanya pegang di situ saja. Saya guna jari telunjuk ibu jari lah. Takut tercedera nanti. Okey, saya dah gunting. 3 garisan ya cikgu? Okey, 3 level. 3 garisan. Okey. Tak tahu pula rupanya aktiviti menggunting ni boleh jadi susah cikgu. Ya, sebenarnya kita yang okey ni mungkin senang, tapi kalau murid pendidikan khas tu seperti yang di sekolahan Sinda Down, ada hyperactive, jadi dia sangat sukar bagi dia. Ada cabarannya lah ya. Ada cabaran. Okey cikgu. Bagaimana dengan guntingan saya? Okey, sama dengan yang cikgu hasilkan, kemas. Mungkin ini mudah bagi Din, bagi cikgu, sebab hanya menggunting lurus. Jadi kita pergi ke aktiviti seterusnya. Aktiviti seterusnya ini semakin sukar kerana kita hendak menggunting ada garisan yang tidak lurus seperti yang cikgu tunjuk ini. Garisan bengkok, garisan berliku-liku, dan garisan berliku-liku dan garisan yang berputus-putus. Okey, boleh kita gunting cikgu? Okey, tengok kita start. Okey, dia boleh start sama-sama dengan cikgu. Okey. Kalau boleh semasa menggunting ni elak daripada kita berlumba-lumba untuk siap. Sebab dia boleh menyebabkan garisan kita tidak kemas dan hasil guntingan kita tidak cantik. Okey cikgu, terima kasih atas peringatan. Sebab saya tadi macam nak berlumba dah dengan cikgu. Saya memang nak menang ni cikgu. Okey, tapi betul lah kalau kita tergesa-gesa jadi tak cantik. Kita kena kemas murid-murid, kemas dan kena berhati-hati. Okey. Okey, sebenarnya garisan berliku-liku ni sangat susah bagi murid-murid untuk lakukannya, sebab dia melibatkan kemahiran motor halus, pergerakan motor kita. Kena kona-kona kan. Jadi itu menyebabkan sukarlah bagi murid-murid. Jadi kena fokus betul-betul. Memang kena fokus. Okay, tapi boleh murid-murid fokus, buat pelan-pelan. InsyaAllah boleh. Selesai. Okey, selesai. Jom kita tunjuk. Okey, alhamdulillah, maknanya aktiviti ini murid-murid dah boleh lakukan. Okey, Din pun dah tunjuk hasil guntingan dia dah boleh lakukan dengan kemas. Okey, kita yang sebenarnya kita nak gunting bentuk sebenar. Okey, bentuk sebenar. Okey. Seperti yang cikgu tunjuk ni kan. Okey, jom kita gunting. Kita gunting cikgu. Yang segitiga ke bulat cikgu? Cikgu nak segitiga. Segitiga. Oh, saya dah gunting segitiga cikgu. Okey, boleh. Okey, yang sebenarnya di sekolah ialah kita nak gunting bentuk sebenar, tapi untuk ini cikgu tunjuk cara-cara menggunting daripada asas kepada nak hasilkan gunting sebenar. Okey, Din dah siap. Tapi guntingan Din tidak kemas. Ada terkeluar. Kalau kita lihat kat sini, ada terkeluar tepi sini, terkeluar tepi sana. Itu menyebabkan guntingan yang tidak kemas. Okey, tengok yang cikgu hasilkan. Wow. Okey, jadi disebabkan hasil guntingan Din tidak kemas, cikgu ada hasilkan gunting ni untuk bantu Din hasilkan gunting yang lebih kemas. Boleh tak Din? Boleh cikgu. Saya cuba lagi sekali menggunakan. Wow. Boleh cikgu saya boleh? cuba? Okey. Wah, saya boleh nampak garisan dengan sangat-sangat tepat. Okey. Dan pegangan pun lebih selesa lah cikgu. Lebih selesa dan kemas kan? Ya.
Kalau gunting ni mungkin dia ada lari-lari sikit. Okey. Cikgu, berapa lama cikgu nak hasilkan gunting yang serba canggih ni, cikgu? Gunting ni ambil masa dalam lama juga sebabnya ni dah tahun kedua yang saya selepas buat kajian ni. Okay, jadi ni dah di fasa untuk saya mencipta guntingan yang sebenar. Seperti ini baru prototype yang saya hasilkan. Okey, kita tengok hasilnya. Cikgu, saya trim sikit, cikgu, saya trim. Okey, boleh. Cikgu, sekejap. Okey. Okey, kalau kita lihat hasil yang Din buat ni sangat kemas, berbeza dengan yang tadi. Okey, sangat bagus. Cikgu, disebabkan Din melakukan guntingan yang sangat kemas daripada aktiviti 1 sampai 5 ni, cikgu nak bagi 5 hadiah pada Din. Wah, 5 5 hadiah. Baik, cikgu, saya tak sabar ni. Hadiah yang cikgu nak berikan pada Din ada di dalam kotak harta karun yang cikgu hasilkan. Kotak harta karun yang mana? Yang mana kotak harta karun? Itu ke, ini ke? Itu dia. Oh, okey. Ini kotak harta karun. Saya boleh buka je? Boleh, Din boleh ambil 5 hadiah. Wah, betul lah ada 5 hadiah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih cikgu di atas 5 hadiah ini. Boleh tak cikgu kongsikan kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, apa yang kita dah belajar pada hari ini ialah cara penggunaan gunting yang selamat dan betul. Sebagai contoh, kita dah melakukan aktiviti daripada aktiviti regangan tangan kepada aktiviti yang asas dan kepada aktiviti yang lebih susah supaya murid-murid dapat menghasilkan guntingan yang sangat kemas dan cantik. Jadi kepada murid-murid yang nak bahan rujukan tambahan pula, cikgu, bagaimana untuk mendapatkannya? Okey, kepada murid-murid yang nak dapat bahan tambahan, murid-murid, cikgu-cikgu, ibu bapa boleh dapat di dalam pelantar delima KPM yang KPM telah sediakan. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada Cikgu Hafid kerana banyak yang telah pun kita murid-murid pelajari pada hari ini, dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Zahratul Azma yang bersama kita dari awal sampailah sekarang. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat hendaknya, insya-Allah, dan terima kasih murid-murid. Semoga berjumpa lagi. Terus menonton Didik TV KPM. Saya Din. Bye-bye. Ini saya Fiona. Hai, nama saya Ina Intara.